Ini ialah tutorial 5, incompressible steady flow without resistant flow, without any resistant flow in positive direction toward a static cylinder with radius A. Its velocity component were as shown below. So ini adalah velocity component daripada keadaan yang dinyatakan di atas, iaitu static cylinder with radius A dan juga linear flow. Soalannya ialah determine the stream function, determine the expression for pressure distribution on the cylinder surface when R equal to A, determine location on the cylinder surface where its pressure same with the linear flow pressure, and determine the component forces occur on the cylinder surface. So ini adalah soalan daripada ini. Pertama, kita perlu menyelesaikan masalah stream function. Kita ada dua velocity komponen, UR dan U theta. So kita boleh menggunakan Cauchy-Riemann equation dan kita boleh mendapatkan nilai psi. So macam mana kita nak buat? Ini adalah contoh. Saya harap pelajar boleh melihat dengan lebih teliti. Diketahui bahawa UR adalah sama dengan ini, dinyatakan dalam soalan, dan di dalam Cauchy-Riemann equation ini ialah rumusnya d psi r d theta. Jadi apa yang kita buat ialah kita bawa r d theta ini ke sebelah dan kita kamirkan ke dua-dua belah bahagian. So kita kamirkan d psi, so sama juga dengan u cos theta 1 tolak a 2 r2 r d theta. Dan kalau kita kamirkan, yang paling mudah, d psi akan menjadi psi, dan kamiran di sini kita kata akan menukar nilai cos ni kepada sin kerana ia adalah kamiran terhadap theta sahaja. So dia akan menjadi ur sin theta 1 tolak a2 r2 campurkan dengan pemalar daripada r. Kerana apa? Kamiran ini adalah kamiran kepada theta, oleh itu akan muncul dua jenis pemalar, iaitu daripada r dan juga daripada nombor, daripada integer. So kemudian kita masukkan nilai condition. So selalunya kita akan masukkan ketika R sama dengan kosong, nilai psi akan sama dengan kosong. So kita boleh dapat nilai C sama dengan kosong. So apabila kita telah mengetahui nilai C sama dengan kosong, so nilai ini kita boleh hapuskan. So kemudian kita buat lagi satu kamiran, maknanya kita bermula dengan nilai yang ada di sini. So maksudnya kita bezakan pula. So kita telah mendapat sebutan yang ini. Kemudian kita bezakan terhadap R. Tadi kita bezakan terhadap d theta. So sekarang ni kita bezakan terhadap R. So kita daripada nilai ini kita bezakan semua sekali. Maksudnya kita bezakan nilai ini, sebutan pertama, dan kita bezakan sebutan kedua. So jadi kita ada d dr dengan sebutan ini campurkan dengan d dr fr. Okay, so kemudian daripada Cauchy-Riemann equation kita dapati bahawa nilai d psi dr ini sama juga dengan negatif u theta. So jadi kemudian negatif u theta ini kita kata sama juga dengan inilah, negatif u sin theta 1 campur A kuasa 2 per R kuasa 2. Maknanya yang kita dapat daripada soalan, kita samakan dengan nilai ini. Kita samakan dengan nilai yang kita dapat di atas ini. Okey. So kemudian kita bawa nilai tersebut ke sebelah kiri supaya kita boleh mencari apakah d dr fr sama juga dengan negatif 2u sin theta 1 campur a2 r2. So kemudian apa yang kita buat ialah kita kamirkan kedua-dua belah bahagian. So d fr akan menjadi fr sahaja dan kita kamirkan nilai ini terhadap r. So kemudian kalau kita kamirkan terhadap R, kita boleh mendapat nilai dia adalah 2U sin theta A kuasa 2 tolak R. So ini adalah nilai FR. Jadi apa yang kita buat? Kita masukkan nilai FR tersebut ke dalam nilai ini. Okay, jadi kalau kita masukkan
kita boleh mendapat nilai psi adalah yang ini. Tetapi kalau kita nampak kat sini ada UR sin theta, ni pun ada UR sin theta. So kita boleh factorize kan. So kita factor kan. Macam mana cara nak factor? Kita darab dulu. Yang ini kita pecahkan. Ni kita pecahkan dengan darabkan satu. Darabkan dengan nilai ini. Baru kita tambah dengan nilai ini. So kita boleh rearrange balik equation tersebut. Kita boleh dapat psi combination untuk keadaan tersebut ialah UR sin theta dalam kurungan 1 campur A kuasa 2 per R kuasa 2. So ini adalah cara bagaimana untuk kita mendapatkan nilai psi daripada komponen velocity. So kemudian kita perlu untuk mengira apakah pressure distribution. Jadi kita mengetahui bahawa jejari adalah R equal to A dan di dalam velocity component kita mengatakan bahawa UR sama dengan kosong. Kerana kalau UR tidak sama dengan kosong, seperti yang saya ceritakan tadi, akan ada had laju yang naik di atas bulatan tetapi dia akan bergerak keluar. Kerana apa? Ada komponen velocity yang menolak dia keluar kerana velocity VR tidak sama dengan kosong. Dan kita tahu U theta pun sama dengan 2U sin theta seperti di dalam nota. Ataupun yang ini kalau pelajar ingin buat, bolehlah pelajar masukkan, kita ada dua komponen di sini, kita masukkan R sama dengan A. Dua-dua ni kita masukkan R sama dengan A, kita boleh dapat UR sama dengan kosong dan U theta sama dengan 2U sin theta. Kemudian untuk pressure on cylinder surface, saya telah terangkan di dalam nota. Kita bermula dengan rumus Bernoulli seperti ini. So kita bawa nilai pressure pada satu di sebelah kanan. Kemudian kita masukkan nilai had laju. So untuk U1 di sini kita memasukkan sebagai U sahaja kerana ia adalah free stream velocity. Maksudnya velocity yang mendatang di sini. Dan untuk U2 di sini kita masukkanlah nilai U theta kerana U theta hanya nilai U theta sahaja yang ada pada permukaan silinder tersebut. Kerana UR sama dengan kosong. Kemudian kita boleh kembangkan menjadi equation seperti ini. Ini adalah sebutan untuk pressure. Kemudian kita teruskan menjawab. Dia diminta, maknanya soalan meminta kita mengira apakah location di mana P1 sama dengan P2. So jadi apa yang kita buat, kita masukkan nilai P1 sama dengan P2 di dalam equation yang kita ada. So maksudnya kalau P1 sama dengan P2, nilai ini akan menjadi kosong. So jadi kita akan dapat nilai ini sama dengan kosong. So kita dapat U kuasa 2 sama juga dengan 4U kuasa 2 sin kuasa 2. So kat sini kalau kita ubah, kita boleh dapat, kita boleh ubah nilai, kita boleh menyelesaikan masalah theta. So theta sama juga dengan 30 darjah, 150 darjah, 210 darjah dan 330 darjah. So di sini berhati-hati kerana kita perlu menulis semua sekali angle yang terlibat di dalam di dalam bentuk bulatan. Oleh itu di dalam bentuk bulatan selalunya kita akan ada 4 quarters. So jadi kalau kita ada 30 kat sini, so 30 di sini, 30 di sini dan 30 di sini. Kemudian kita diminta untuk mengira apakah force that occur on the cylinder surface. Pengiraan lanjut boleh melihat di dalam nota, tetapi secara ringkas kita boleh memadai untuk mengira seperti ini. Soalan ni adalah forces, oleh itu kita kena nyatakan kedua-dua jenis force tersebut, drag force dan juga lift force. So jadi untuk drag force di sini sesama juga dengan kameran dF cos theta d theta. Kita masukkan nilai pressure dan area, limit adalah 0 hingga 2 pi, so kita boleh dapat sama dengan 0. Dan untuk lift force ataupun daya angkat sebenarnya, ia bertindak tegak pada paksi Y. Rumusnya adalah dF sin theta d theta.
Kita masukkan nilai pressure sin theta A di theta dan kemudian kita kata kita juga akan mendapat nilai sama dengan kosong. So di dalam soalan ini hanya untuk menguji kefahaman pelajar berdasarkan nota. Maksudnya apa yang telah dibincangkan di dalam kelas. Kemudian kita melihat tutorial nombor 6. An inviscid fluid flow past an infinitely long semicircular body located along a plane boundary as shown below. Derive the stream function for the flow field around the body. Determine the minimum and maximum velocity location and sketch the flow field. Determine the expression for the pressure distribution along that semicircular surface. So di dalam soalan ini sama sahaja kita menyelesaikan masalah flow around cylinder, tetapi kita fokus bahawa silinder yang kita ada adalah semi-circular. Maksudnya separuh sahaja. Membawa maksud kita hanya ada angle 0 hingga pi sahaja. Okay. So kemudian bagaimana untuk menyelesaikan stream function? Perlu diingat walaupun stream function ini kita kata ataupun actual condition ni adalah semi-circular, kita tidak perlu bahagi kita punya stream function kepada 2. So yang ini kita kata kita cuba trick student sama ada student faham atau tidak untuk pembentukan stream function. So di dalam stream function kita kata sama sahaja pelajar boleh menggunakan idea doublet yang dicampurkan dengan linear flow. Dan sila lihat nota untuk menjawab soalan ini. Akhir sekali pelajar boleh menulis seperti ini. So maknanya saya tak terangkan di sini kerana jawapan dia adalah sama seperti nota. So jadi kita akan mendapat bahawa psi untuk silinder tersebut adalah negatif UR sin theta 1 tolak A2 per R kuasa 2. So kemudian soalan seterusnya kita diminta untuk determine minimum and maximum velocity location, okay, and sketch the flow field. Okay, so jadi jika soalan bertanyakan berkenaan dengan had laju, kita perlu menyelesaikan dengan menggunakan Cauchy-Riemann equation. Kerana kalau pelajar lihat Cauchy-Riemann equation, dia banyak menggunakan U dan V. Maksudnya had laju tersebut bermaksud rumus tersebut berkait rapat dengan had laju. Dan kemudian kita pun faham had laju kita boleh keluarkan sebagai ini. Okay, iaitu dengan cara daripada stream function yang kita ada, kita bezakan Cauchy-Riemann equation dan kita masukkan nilai R sama dengan capital A. Kerana ini nilai yang diberi di dalam soalan mungkin. Okay. So apabila kita masukkan R bersamaan dengan maksimum radius iaitu A, kita dapati bahawa UR sama dengan 0 dan U theta sama dengan 2U sin theta. Okay, so kemudian kita kata kita tak boleh mencari apa-apa dalam dengan menggunakan idea UR sama dengan 0. Oleh itu kita menggunakan rumus U theta. So U theta sama dengan 2U sin theta. Oleh itu minimum velocity membawa maksud tentulah kita kata nilai velocity tersebut paling rendah. Ia berlaku apabila nilai had laju ini sama dengan 0. So jadi kedudukan 0 berlaku bila? Kita tengoklah sin 0 ni berlaku bila. So sin 0 berlaku pada sudut 0 darjah dan 180 darjah. So di dalam keadaan ini tidak perlu untuk menulis keempat-empat keadaan. Kalau ada 4 keadaan. Kerana apa? Kerana objek yang kita ada adalah semi-circular seperti ini. So maximum velocity membawa maksud apabila sin ini memberi nilai yang paling maksimum. Kerana 2U tidak boleh berubah. Sin theta aja yang boleh mengecil dan membesar. Oleh itu, sin theta maksimum adalah 1. Ia berlaku pada theta sama dengan 90 darjah. Kemudian kita diminta untuk mengira pressure distribution. So rumus yang digunakan sebenarnya masih lagi sama. Okay, cuma kita kata sekiranya pelajar ingin membuat derivation itu dengan baik, sila menggunakan limit 0 hingga pi. So jika kalau menggunakan 0 hingga pi, so dia juga akan menghasilkan nilai yang
sama. So ini kita kata boleh refer kepada nota. Cuma yang saya nak tekankan di sini ialah pastikan pelajar boleh buat perkara ini, kerana soalan seperti ini sebenarnya adalah jawapan telah diberi di dalam kuliah.